Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 Mac 2019. Siasatan Jabatan Alam Sekitar mendapati bahan buangan di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor bukan berpunca daripada pelepasan kilang atau industri berhampiran. Tuan Speaker, Jabatan Alam Sekitar telah mendapati bahawa pencemaran adalah berpunca daripada bahan seperti minyak berwarna hitam yang dibuang ke dalam Sungai Kim Kim. Pasukan Hazmat telah menjalankan persampalan in situ dan keputusan persampalan telah mendapati bahawa bahan kimia itu mengandungi metan, hidrogen chloride, acrylonitrile, acrolein dan juga benzin. Dan juga Jabatan Alam Sekitar telah mengambil sampel untuk masuk kepada pergi Jabatan Kimia untuk mendapatkan analisis kimia yang lebih teliti dan lebih teliti telah menunjukkan bahawa kesemua sampel ini mengandungi juga organic solvent, pelarut organik, benzin, toluene, xylene, ethyl benzene and also D-limonene. D-limonene adalah bahan yang biasanya digunakan untuk proses pyrolysis tayar. Berdasarkan hasil keputusan daripada analisa kimia yang telah diterima, JAS meneruskan siasatan ke kilang-kilang berkaitan dan kertas siasatan bagi salah satu suspek yang paling suspicious telah pun siap pagi semalam dan juga dihantar ke pendakwa raya untuk kelulusan pendakwaan di bawah peruntukan Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Pada sidang media pula, Yobi Yim berkata kementerian itu kini sedang fokus kepada kerja-kerja pembersihan sungai supaya bahan-bahan toksik tersebut dapat dikeluarkan segera dan dilepaskan dengan selamat selain memastikan tiada sumber pencemaran yang baharu. Yang sekarang yang paling penting adalah pembersihan sungai. Sebab sungai kalau kita tak bersih, sumber itu masih ada lagi, dia akan di sana. So fokus kali ini sekarang untuk saya adalah untuk membersihkan sungai. Jawatan Kuasa Bencana perlu bertindak dengan selamat dan juga segera untuk membersihkan sungai. Jabatan Alam Sekitar di bawah Mestek. Sorry. Saya teruskan. Jabatan Alam Sekitar melalui di bawah Mestek, Jabatan Kimia di bawah Mestek dan juga meteorologi akan memberi sokongan sepenuhnya kepada kerajaan negeri untuk menangani isu ini. Saya juga nak katakan di sini bahawa saya sokong keputusan Menteri Pendidikan untuk tutup semua sekolah hari ini, 111 sekolah hari ini, because it is better safe than sorry. It is better safe than sorry. So saya sokong Menteri Pendidikan. Ia tidak bermaksud bahawa kita dapat bacaan, tetapi better safe than sorry apabila kita hari ini akan bergerak dengan full force untuk membersihkan sungai. Dalam masa yang sama, Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong kesal pendakwaan ke atas seorang pengusaha kilang tayar kita semula yang dipercayai membuang sisa kimia di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang belum dapat dilakukan hari ini. Jadi saya nombor satu, saya memang berasa kesal kerana pendakwaan hari ini tak jadi. Jadi orang lagi marah. Kenapa belum lagi mengambil tindakan? Seperti mana yang dijanjikan semalam, kata hari ini akan diambil tindakan. Dan tiba-tiba kata tak bersedia lagi. Kedua, kenyataan oleh Ketua Pengarah Bomba dan Penyelamat ini telah mendedahkan bahawa kerajaan sambil lewa dan kerajaan negeri sepatutnya ada tindakan, ada peluang untuk kita menghindar perkara ini, tetapi ianya tidak didengar oleh pihak kerajaan negeri atas sebab tak ada peruntukan atau kosnya terlalu tinggi. Itu tak sepatutnya berlaku. Dan ketiga, saya juga terkilan dengan kenyataan yang amat berhormat Menteri Besar Johor yang kata kita tutup rumah, jadi ianya tidak akan membawa apa-apa kesan. Apa maksudnya? Dan saya rasa maklumat sebegini menjadikan kita orang lagi gelak, orang lagi tidak percaya kepada kerajaan. Jadi saya mengesyorkan agar pihak kerajaan, semalam saya dah cakap, kita mestilah turun menggebelengkan tenaga kerajaan pusat, kerajaan negeri, semua agensi sama-sama turun. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim hari ini memohon supaya kerajaan pusat
mengisytiharkan darurat di Pasir Gudang Johor susulan pencemaran Sungai Kim Kim di daerah Pasir Gudang akibat pembuangan toksik. Yang Berhormat Menteri, sebagai Ahli Parlimen Pasir Gudang, saya mohon supaya Kerajaan Persekutuan isytiharkan darurat di Pasir Gudang mulai hari ini juga. Yang Berhormat Menteri, tolong saya. Pagi tadi saya telah hantar surat kepada Yang di-Pertua supaya usul tergempar dibentangkan di Parlimen pada hari ini, bukan hari Isnin akan datang. Saya minta soal teknikal diketepikan. Ini soal nyawa. Saya minta usul darurat ini dibincangkan, dibahaskan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk respon dan jawab. Silakan. Saya akan mempanjangkan pandangan-pandangan daripada yang berhormat sekalian kepada jawatan kuasa, ya. Ini adalah bukan keputusan saya seorang sendiri, tetapi di satu jawatan kuasa, dan saya memang ambil maklum dan akan memanjangkan, dan kita akan membuat keputusan dengan secepat mungkin. Dalam perkembangan lain, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu hari ini sekali lagi menyuarakan tawaran untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa Perancis yang sedang menyiasat skandal pembelian kapal selam Skopin. Ia termasuklah dakwaan kaitan warga Mongolia mendiang Anton Tuya Sharibu dengan urus niaga kontroversi oleh pentadbiran BN itu. Saya ingin tanya juga berkenaan dengan kes Skopin ini, penjualan ataupun kontrak pembelian submarin. Baru-baru ini kami juga mendengar daripada penyiasat kes ini di Perancis bahawa nama seorang yang timbul di dalam kontrak tersebut adalah nama Anton Tuya Sharibu. Nama beliau telah pun terdedah di dalam kontrak penjualan Skopin tersebut. Jadi ada kemungkinan bahawa Anton Tuya tersebut memang terlibat dalam pembelian tersebut yang sekarang di dalam siasatan rasuah seperti Tuan Menteri tadi menyatakan. Jadi soalan saya, adakah pihak kerajaan akan mengambil langkah untuk bekerjasama dengan kerajaan Perancis untuk mengetahui setakat mana penglibatan Anton Tuya tersebut di dalam skandal pembelian submarin Skopin ini, dan sama ada sekiranya beliau terlibat, ianya akan terlibat di dalam kes pembunuhan beliau di Malaysia pada tahun 2006. Terima kasih. Terima kasih Bukit Gulgo. Sila Menteri untuk jawab. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang bertanya. Seperti yang saya sebut tadi, bila ianya di bawah siasatan SPRM, maka saya tidak ingin menambah apa-apa sehingga saya mendapatkan laporan siasatan itu dan memberi kerjasama kepada mana-mana pihak dalam membongkar kes jenayah. Itu memang menjadi dasar negara kita untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak. Soal siasatan sedang berjalan, saya tidak akan menambah apa-apa pandangan di atas siasatan yang berjalan itu. Terima kasih. PAS berkata DAP tidak perlu bimbang dengan kemungkinan Malaysia akan menjadi seperti negara Taliban jika kerjasama mereka dengan UMNO berjaya menang dalam PRU ke-15. Intinya sebenarnya kalau tak ada siapa nak istiar perang pun dalam negara kita, dan tak ada siapa yang nak timbul polemik di antara kaum. Jadi saya fikir tak perlu kita angkat benda-benda yang tidak berlaku. Cuma kami PAS kita jamin apa pun yang berlaku, kita utamakan perpaduan, kehidupan harmoni negara, rakyat yang sejahtera. Jadi muafakat PAS dengan UMNO tidak akan menjadikan negara ni Taliban sebagaimana yang disebut. PAS merintah lama di Kelantan, you tengok kalau PAS merintah sendiri tak pernah berlaku Taliban. Masyarakat bukan Islam hidup dengan aman damai, bahkan mereka boleh bina rumah ibadah mereka, tidak ada gangguan. Jadi jaminan kita bahawa saya fikir apa yang DAP sebut tu sebagai satu kebimbangan lah, ketakutan dia kalau ada muafakat, dan dia tak perlu takut sebab PAS pernah berada dalam kerajaan sebelum ini dalam BN dan negara harmoni dan tidak berlaku satu benda yang dibimbangi. Baiklah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jangan lupa layari laman web kami di www.kintv.com/pm untuk berita terkini. Anda juga boleh layari di YouTube Kini TV. Saya Nusya Mama Amin, salam hormat dan kita jumpa lagi.